Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dengan saya Cikgu Hadi. Hari ini kita akan belajar bab 4 dalam reka bentuk teknologi tingkatan 1, yang mana kita akan tengok dua standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah peranan reka bentuk, peranan lakaran dalam reka bentuk. Dan yang kedua adalah kita akan tengok jenis lakaran. Okay. So, stay tune, jangan ke mana-mana. Alright. Okay. Bagi bab 4 ni, ini unit 8 ni adalah dalam pecahan-pecahan unit yang kecil. Kalau dalam buku teks, kita adalah berada sekarang pada unit pada bab yang keempat. Bab lakaran, iaitu lakaran pictorial. Okey. Baik. Jadi yang kita akan tengok hari ini adalah yang pertama, menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk, dan yang kedua adalah mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Baik. Okey. Kita tengok yang pertama dulu, menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk. Lakaran berbeza dengan lukisan. Okey. Ada perbezaan ya. Lakaran, lukisan. Okey. Kita tengok yang pertama, mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, dia kata lakaran adalah sekejap, saya ambil dulu highlighter. Okey. Alright, nampak sikit kan. Lakaran adalah kaedah terbaik, okey, untuk mengeksplorasi bagi satu-satu konsep. Ini contoh yang paling mudah. Kita ambil konsep daripada kulit kerang. Konsep kulit kerang kita gunakan untuk jadikan dia sebagai sebuah beg. Jadi daripada kulit kerang tu, bagaimana konsep yang reka bentuk yang berada pada kulit kerang, kita explore kan dia. Jadi kita hasilkan sebuah beg. Ini contoh ni. Contoh lakar beberapa konsep idea awal untuk mereka bentuk sebuah beg menggunakan kulit kerang. Okey. Jadi selain daripada kulit kerang, kalau kita lihat dalam realiti kehidupan kita, macam-macam bentuk produk yang diambil daripada konsep-konsep alam, kan? Contoh, cuba tengok macam buayan yang diambil daripada reka bentuk sarang burung. Itu salah satu contoh lah. Alright. Seterusnya, peranan yang kedua, asas komposisi bagi ilustrasi. Lakaran kaedah pantas untuk menunjukkan komposisi asas ataupun perancangan. Saya tunjukkan komposisi asas atau perancangan ilustrasi awal. Okey. Kita tak lihat lagi terus ke produk akhir. Bermula dari lakaran, kita nak merancang ataupun nak merangka idea awal untuk menghasilkan lakaran yang ringkas. Ini asas bagi lakaran produk. Komposisi adalah perletakan sesuatu bahagian mengikut kesesuaian. Okey, apa contohnya? Bagaimana kedudukan tali pada beg yang kita nak reka bentuk? Itu adalah komposisi. Dia berada di depan ke, di belakang ke, di sisi ke. Okey. Itu bagaimana kita nak letakkan komposisi. Sebab itu pentingnya sebuah lakaran awal dalam membina produk. Okey. Seterusnya, yang ketiga, peranan yang ketiga, medium komunikasi antara mereka dengan pelanggan. Katakan saya adalah mereka dan pelajar-pelajar adalah pelanggan. Jadi pelajar datang berjumpa dengan saya, pelanggan selalunya dia akan
request, dia akan minta lah apa benda yang dia nak ada dalam produk yang dia nak hasilkan. Contoh, awak datang pada saya, awak bagi tahu, Tuan Pereka, saya nak satu beg yang boleh isi laptop, juga boleh isi barang-barang keperluan sekolah ataupun keperluan pejabat dan juga kalis air dan sebagainya lah. Jadi mereka dia akan mereka bentuk ataupun dia akan melakar idea-idea awal berdasarkan daripada kehendak yang pelanggan nak. Okey. Lakaran dapat menunjukkan imej mengikut kehendak pelanggan. Okey. Komunikasi mereka dengan pelanggan akan jadi lebih mudah. Maksudnya bila saya sebagai mereka, saya dah mereka bentuk dan saya dah tunjuk kepada pelanggan. Jadi pelanggan dia boleh minta request, dia nak ubah ini dan sebagainya. Jadi mereka boleh ubah dan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey. Yang keempat, eksplorasi visual ataupun perkembangan idea. Hasil daripada lakaran awal, okey. Lakaran awal kan, kita lakar apa bentuk-bentuk asas dan sebagainya. Kemudian dia boleh kembangkan idea tu. Ini yang nak dilihat pada poin yang keempat, eksplorasi visual. Okey. Mungkin yang pertama dia buat bentuk beg tu adalah bentuk yang ada hanya sedikit dia punya bucu-bucu dan sebagainya. Kemudian dia nak ubah suai. Dia akan tambah dia punya curve dan dia nak lihat bagaimana di bahagian atas sama ada lubang terlalu kecil atau lubang terlalu besar. Okey. Jadi lakaran boleh digunakan tujuan memperkembangkan idea sesuatu reka bentuk kepada pelbagai pilihan. Jadi pelanggan kan berbagai-bagai kerana, berbagai-bagai idea, berbagai-bagai kehendak. Jadi tak semestinya satu beg boleh sesuai dengan ke semua pelanggan. Jadi setiap pelanggan dia mesti ada kehendak masing-masing. Baik, yang seterusnya. Yang kelima, penyelesaian perincian visual. Perincian terhadap lakaran telah dibuat pada awal percambahan idea. Okey. Di penerangan tentang elemen, okey. Prinsip, bahan digunakan yang mana boleh ditambah pada lakaran untuk memudahkan proses reka bentuk. Okey. Ini lakaran-lakaran yang dia dah membuat perincian. Okey. Hasil lakaran boleh diperhalusi dengan menggunakan lakaran digital. Apa lakaran digital? Okey. Lakaran digital adalah lakaran yang menggunakan perkakasan digital. Contoh, kita gunakan tablet, kita gunakan PC, desktop dan sebagainya. Itu adalah lakaran digital yang menggunakan software ataupun aplikasi lah. Alright. Seterusnya, mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Ini standard yang kedua yang akan kita belajar pada hari ini. Lakaran pictorial adalah gambaran awal atau draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. Okey. Apa maksud lakaran bebas? Lakaran bebas ni adalah lakaran yang dibuat ataupun dilakar tanpa menggunakan sebarang alat lain kecuali ini satu je. Ini sahaja. Okey. Pensil dan kertas lah. Kertas mesti ada. Pembaris ke, alat tulis ke, jangka lukis dan sebagainya, semua kita tak boleh guna. Alright. Melakar ialah proses menjana idea dan menzahirkan idea berkenaan dalam bentuk gambar. Ini tujuan melakar. Proses kita nak janakan idea. Mungkin hari ini idea kita lain. Esok mungkin ada percambahan idea. Itu kita
kita masukkan dalam lakaran. Baik, terdapat beberapa jenis lakaran yang biasa digunakan oleh mereka untuk memaparkan idea lakaran. Kita tengok ada 5 di sini. Tapi sebenarnya kalau tengok dalam buku teks pada muka surat boleh tengok pada muka surat 73. Okey, boleh buka muka surat 73. Okey, di sini 73. Nanti kamu akan nampak ada 6 jenis lakaran. Okey, kita ada lakaran contengan ataupun lakaran peribadi. Kita ada lakaran penerokaan, okey, lakaran teknikal, lakaran persembahan, dan ada lakaran perkembangan idea, dan seterusnya kita ada lakaran digital. Kita tengok satu persatu. Lakaran contengan adalah lakaran yang tidak kemas dan tak tersusun. Okey, itu adalah lakaran contengan. Kita conteng. Itu adalah lakaran contengan. Okey. Okey, ini adalah lakaran contengan. Nampak? Kita conteng je, tak ada. Kita bebas. Okey, pelajar bebas untuk melakar bagi lakaran contengan. Terpulang. Apa idea yang pelajar ada, pelajar boleh lakarkan dalam di atas kertas. Baik. Kita pergi terus. Okey. Yang seterusnya. Ini adalah lakaran penerokaan. Okey. Lakaran penerokaan ialah lakaran perbandingan dengan produk yang sedia ada dalam pasaran dari segi aspek evolusi, bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Okey. Saya tandakan. Ini adalah kita buat perbandingan. Ini adalah lakaran penerokaan. Kan banyak produk-produk yang dah ada di pasaran. Contohnya lah, kalau kita nak buat beg, dah banyak beg yang ada di pasaran. Jadi kita boleh buat perbandingan ataupun ini lakaran penerokaan. Baik, seterusnya. Lakaran teknikal. Okey. Lakaran teknikal ialah lakaran yang menggambarkan perincian seperti ceraian, lakaran ceraian, lakaran keratan rentas dan pelbagai sudut pandangan. Ini contoh-contoh adalah. Ini lakaran yang kita dah buat tadi, tapi kita dah pecahkan ataupun kita ceraikan dia. Ini kita panggil sebagai lakaran teknikal. Okey. Seterusnya. Lakaran persembahan dan juga lakaran digital. Lakaran persembahan ialah lakaran yang boleh membantu pelanggan memahami konsep rekaan. Ini maksudnya dah nak sampai di peringkat akhir pada lakaran dah. Okey. Kita dah melakar dan kita dah masukkan elemen warna pada lakaran kita. Kita nak tunjulkan kepada pelanggan kita. Okey. Alright. Lakaran digital pula ialah lakaran yang menggunakan perisian teknologi lakaran. Macam dah saya sebut sebelum ni. Okay. Dia gunakan tablet dan ada perisian tertentu yang kita boleh gunakan. Ini kita panggil dia sebagai lakaran teknikal. Okay. Okay. Jadi, saya rasa setakat itu dulu untuk pengenalan bagi tajuk lakaran pictorial bab 4 tingkatan 1, dan selepas ni kita akan belajar ini topik seterusnya, mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Ada beberapa teknik yang mana kelas seterusnya nanti kita akan buat secara hands on ataupun amali. Jadi pelajar-pelajar boleh bersedia dengan pensel dan juga kertas lukisan masing-masing. Okay. Pensel, pastikan pelajar ada pensel sekurang-kurangnya 2B lah. Okay. 2B ataupun HB. Sekurang-kurangnya ada 2 grade yang berbeza. Kenapa?
Nanti kita akan lihat dan kita akan cuba buat sama-sama pada kelas seterusnya. Baik, sekian dulu daripada saya. Semoga perkongsian bermanfaat. Okey. Boleh mengulang kaji mengikut kaedah masing-masing, menggunakan buku teks dan pastikan anda jaga keselamatan diri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.